أما بعد. Dimulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini dapat sama-sama kita meneruskan pelajaran kita dalam hadis ke-38. Terlebih dahulu mohon ampun dan maaf kerana lewat sikit ada masalah teknikal komputer sikit tadi. Hari ini masuk pada muka surat 1509 dengan tajuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu potongan hadis daripada hadis Nabi yang berbunyi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaradtu 'alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Jadi sebelum ni kita belajar tentang orang yang Allah sayang, iaitu wali Allah. Dan Allah Ta'ala amat marah kepada orang yang memusuhi wali Allah. Yang tu yang kita belajar. Man adali waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Siapa-siapa yang memusuhi wali Allah, sesungguhnya dia telah isytihar perang dengan aku, kata Nabi SAW. Berdasarkan hadis kursi ni. Allah berfirman, siapa-siapa yang melawan ataupun membenci wali Allah, maka dia sebenarnya telah isytihar perang dengan aku, kata Nabi SAW dalam firman Allah, hadis kursi. Baik. Kemudian potongan seterusnya ialah bagaimana nak jadi wali Allah dengan makna orang yang Allah Ta'ala sayang. Macam mana? Maka disebutlah dalam hadis ni, ma taqarraba ilayya 'abdi. Hambaku tidaklah mendekatkan diri kepadaku bimithli ada'i maftaradtu 'alaihi. Dengan melakukan perkara yang sama dengan melaksanakan apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Maknanya amalan paling tinggi untuk mendekatkan diri kepada Allah ialah melakukan amalan fardu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, dan hamba-Ku sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunat hatta uhibbahu, sehingga aku sayang kepada dia. Jadi di sini Nabi SAW menyebut dengan hadis kursi dia ni bahawasanya amalan fardu tu amalan paling tinggi yang boleh menyebabkan kita ni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau adalah dalam kaedah Islam dia panggil ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmul wajib, sekiranya sesuatu kewajipan itu, benda wajib itu tidak sempurna, melainkan ada sesuatu yang menyempurnakannya, maka sesuatu yang menyempurnakan itu juga jadi wajib. Contoh, semayang. Tak sempurna semayang, melainkan kena ambil wuduk, maka wuduk jadi wajib juga. Tak sempurna wuduk, melainkan kena gali telaga. Contoh, wuduk tak boleh ambil, tak sempurna. Kewajipan wuduk tu, melainkan kena gali telaga, maka gali telaga tu pun wajib juga. Dia jadi macam tu. Kalau zaman sekarang, sembahyang Jumaat hukumnya wajib. Tak sempurna sembahyang Jumaat, melainkan kena ambil 2 dos, maka 2 dos pun wajib juga. Gitu. Dia macam tu. Jadi memanglah asalnya harus, tak ada masalah, tak ambil pun tak apa, harus. Sama juga buat baik, asalnya harus. Tak buat baik pun tak apa. Tapi bila tak buat baik, boleh mengganggu gugat kesempurnaan fardu, iaitu ambil wuduk, maka buat baik pun, menyediakan baik pun jadi wajib juga. Sama juga orang lelaki, sembahyang Jumaat wajib. Tapi kalau tak ada 2 dos, tak boleh sembahyang Jumaat. Maka 2 dos pun dekat-dekat tu lah perkara harus yang boleh menyebabkan jadi wajib. Tu. Baik. Jadi nak sebut dekat sini, mulianya perkara fardu ni, tahap kemuliaan dia sehingga boleh menyebabkan kita ni dekat kepada Allah Ta'ala. Maka disebut dalam huraiannya, setelah Allah Ta'ala menyebut bahawa memusuhi para walinya merupakan perbuatan memeranginya,
Allah menyebut selepas itu sifat para walinya yang haram dimusuhi serta wajib dikasihi dan ditolong. Kemudian Allah Ta'ala menyebut perkara yang dapat mendekatkan diri hamba kepadanya. Makna wali, makna wilayah. Apa makna wali? Al-waliyu, wali Allah ni berasal perkataan al-wilayah. Makna asal kepada al-wilayah ialah kehampiran dan kedekatan. Sebab tu, orang yang akan kahwinkan kita ialah wali. Kalau orang perempuan, siapa yang akan kahwinkan dia? Wali. Wali mana? Wali ni orang yang paling dekat dengan dia. Siapa dia? Ayah dia, paling dekat. Kalau ayah dia tak ada, datuk dia, paling dekat. Kemudian, adik-beradik dia, paling dekat. Itu makna wali dengan makna kehampiran dan kedekatan. Sementara makna asal kepada al-adawah, permusuhan, ialah kejauhan. Sebab tu penyakit berjangkit dipanggil mu'di. Al-mu'di. Ada mu'di. Sebab dia boleh asalnya penyakit tu duduk setempat je, dia boleh pergi jauh. Dia boleh pergi jauh. Maknanya asal perkataan adawah permusuhan ialah kejauhan. So al-wilayah maksud dia kedekatan, al-adawah maksud dia kejauhan. Lantaran itu para wali Allah ialah mereka yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Caranya dengan cara yang melakukan perkara-perkara yang dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala. Manakala musuh-musuh Allah ialah mereka yang Allah jauhkan daripadanya. Ekoran amalan-amalan mereka menyebabkan mereka dihalau dan dijauhkan daripadanya. Jadi salah satu cara untuk kita dapat dekat dengan Allah ialah kita buat perkara-perkara wajib. Salah satu cara pula perkara wajib yang boleh kita dekatkan daripada Allah ialah dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Wajib ke? Betul. Nabi SAW sabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi kita ni nak jadi wali Allah ni payah tak? Payah jadi wali Allah. Salah satu caranya nak sentiasa jadi wali Allah, duduk dalam majlis ilmu. Sebab itulah Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang suka duduk majlis ilmu, maka Allah permudahkan kepadanya satu jalan ke syurga. Jadi moga-moga Allah Ta'ala mudahkan kita semua masuk syurga belaka. Sebab suka duduk dalam majlis ilmu. Sekarang, musim sekarang ni, musim nak duduk dalam majlis ilmu lagi senang. Semalam ada seorang orang Libya daripada Tripoli. Nama dia Salah Al-Bawindi. Nama dia Salah Al-Bawindi. Dia call saya daripada Tripoli. Saya pun pelik. Saya pun jawablah call messenger. Saya jawab. Dia kata, awak anak murid Rif'at ke? Syekh Rif'at Al-Bustawaisi ke? Saya kata, betul lah. Saya anak murid beliau. Saya ngaji Quran waktu saya kat Kelantan dulu. Nak bagi tahu orang tak? Orang cari ni. Saya kata, saya belajar dengan dia. Saya tanya dia, awak tahu daripada mana? Saya ni anak murid dia. Dia kata, saya komen ketika dia baca khutbah. Guru saya ni, Syekh Rif'at ni, umur lah 80 tu. Waktu dia duduk kat Kelantan dulu, saya baca Quran dengan dia. Tapi, dia balik Mesir. Saya pun tengok dalam Facebook, ada live. Dia baca khutbah Jumaat baru ni. Jumaat baru ni, dia baca khutbah. Bila dia baca khutbah hari Jumaat baru ni, saya pun tulislah dalam komen tu ketika baca khutbah. Saya rindu pada awak, lama tak jumpa. Saya minta awak terimalah, accept lah saya nak jadi friend awak supaya saya dapat call awak. Saya tulis gitulah kepada guru saya tu. Jadi anak murid dia pun tengok. Jadi bila anak murid dia tengok, anak murid dia pun call saya. Dia minta jadi friend saya dalam Facebook, dia call, kemudian dia bagi tahu. Saya kenal Syekh Rif'at kerana saya belajar Quran dengan dia secara online. Oh, rupanya orang Libya belajar Quran dengan orang Mesir secara online sampai khatam 30 juzuk. Bila? Sekarang dia kata. Siap dah khatam dia kata. Oh, saya kata gitu. Maknanya sekarang nak belajar ni, nak khatam Quran secara online mudah. Orang Libya, Salah Al-Bawindi, belajar Quran khatam 30 juzuk dengan Syekh Rif'at Al-Bustawaisi kat Mesir. Kenapa? Kerana mereka mencari majlis-majlis ilmu untuk dekatkan diri kepada Allah dan mudah masuk syurga. Bolehlah kalau zaman sekarang nak belajar. Maknanya makin senang kerana PKP ni. Saya kata, oh hebat, baguslah awak belajar
Habis awak telefon ni kenapa? Saya pun pelik kat telefon. Saja je. Dia kata, saya dengar anak awak baca Quran, baca kahfi. Kalau awak nak suruh anak awak belajar dengan saya, bolehlah. Saya kata nantilah saya cakap dengan anak saya supaya belajar dengan awak. Maknanya nak bagi tahu mereka ni suka berada dalam majlis-majlis ilmu. Moga-moga orang yang suka duduk dalam majlis ilmu ni Allah Ta'ala jadikan wali-wali Allah belaka. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kategori wali Allah. Dia ada dua kategori. Kategori macam mana? Allah Ta'ala telah membahagikan wali-walinya yang muqarrabin. Muqarrabin yang dekat. Muqarrabin yang dihampirkan kepadanya. Kepada dua kategori. Kategori pertama, kategori orang dekat tapi biasa-biasa. Macam mana? Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan perkara fardu. Dia fardu je, tapi dia jaga sungguh. Ini merangkumi pelaksanaan segala perkara yang wajib dan meninggalkan segala perkara yang haram. Sebab meninggalkan haram tu wajib. Apa hukum meninggalkan perkara haram? Hukumnya wajib. Jadi, dia buat perkara fardu dan dia tinggalkan perkara haram. Kerana semua itu antara perkara yang Allah fardukan ke atas para hambanya. Baik, itu satu golongan. Golongan yang kedua, orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara melakukan amalan-amalan sunat selepas mengerjakan amalan-amalan fardu. Fardu dah comel, nak dekat lagi pada Allah Ta'ala, dia top up dengan amalan-amalan sunat. Kalau semayang 17 rakaat, dia top up pula 12 lagi. 17 rakaat, semayang sehari semalam, dia top up lagi 12 rakaat. 12 apa? 12 solat sunat rawatib. Dengan ini jelaslah bahawa tiada jalan yang lain yang boleh menyampaikan seseorang kepada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala serta mendapat pertolongan dan kasih sayangnya, melainkan melalui ketaatan kepadanya seperti yang disyariatkan melalui lidah Rasulullah SAW. Kesimpulannya dia kata, cara nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, tengok macam mana cara Rasulullah dekatkan. Dia buat wajib, dia buat sunat. Kalau nak reka cara-cara lain, nak dekatkan diri kepada Allah ni, dia reka. Dia reka cara-cara lain, rekaan itulah dipanggil sebagai bid'ah. Dan lantaran itu sesiapa yang mendakwa menjadi wali Allah, mendekatkan diri kepadanya dan mencintainya melalui cara yang lain daripada cara tersebut, jelaslah bahawa dia berdusta dalam dakwaannya. Seperti contoh dia kata, perbuatan orang-orang musyrikin. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembah apa yang mereka sembah selainnya. Orang musyrikin ni bila Allah Ta'ala suruh dia menyembah Allah, Nabi bagi tahu, sembahlah Allah, dia jawab. Dia jawab apa? Ma na'buduhum. Ni ayatnya, dia jawab. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka. Apa dia? Kami tidak sembahlah apa nama berhala-berhala tu. Melainkan liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi cara dia nak dekatkan diri dia kepada Allah ialah dengan cara yang salah. Cara yang Nabi tak ajar. Macam mana caranya? Dia ambil berhala, dia dekatkan diri kepada Allah melalui berhala tu. Jadi ini cara yang salah, cara yang tidak ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita zaman sekarang nak dekatkan diri kepada Allah, ikutlah cara Nabi. Jangan duk reka-reka amalan-amalan. Amalan-amalan ni yang Nabi tak ajar. Bila kita reka amalan-amalan yang Nabi tak ajar, lepas tu kita dakwa cara itu boleh mendekatkan diri kepada Allah, takut-takut Allah Ta'ala tak terima. Bimbang Allah Ta'ala tak terima. Sebab itu ajaran yang tidak cara Nabi ajar. Baca Quran. Baca Quran Nabi ajar. Cara dekatkan diri kepada Allah, baca Quran banyak-banyak. Nabi ajar. Sehingga dijanjikan pahalanya banyak. Semayang sunat, Nabi ajar. Sedekah, Nabi ajar. Yang Nabi tak ajar, jangan duk buat. Jangan duk buat yang Nabi tak ajar. Zaman sekarang pelik-pelik juga. Amalan yang kita kadang-kadang kita tengok pelik-pelik amalan. Allahu Akbar. Bila pelik-pelik ni, saya heran. Nyereka macam mana amalan pelik-pelik. Dengan apa nama, dengan apa nama, kalau kita tengok dalam video tu, dengan zikir yang pelik-pelik sampai tak sedar diri, sampai berguling-guling. Mana Nabi ajar benda-benda macam tu? Jadi, adakah itu cara untuk mendekatkan diri pada Allah? Tak. Kena tengok cara dekatkan diri pada Allah, ikut cara Nabi SAW. Kadang-kadang kita tengok, cara Nabi ni simple je.
Macam mana simple, pagi-pagi pergi sembahyang subuh berjemaah. Lepas tu zikir subuh, zikir pagi. Kan ada zikir pagi yang diajar. Dalam dia panggil azkarus sabah. Tak ada lah nampak susah sangat. Kalau zikir banyak, istighfar paling banyak pun 100 je. Nabi sebut dalam hadis Nabi kan. Yang Nabi duduk zikir 100. Yelah kalau buat lebih tu bagus. Tapi nak bagi tahu bila kita tengok Nabi punya amalan, simple je. Cuma dia tak menyakit hati orang. Dia tidak ambil hak orang. Macam tu. Baik. Jadi amalan yang kita nak dekatkan diri pada Allah, pastikan bersumberkan daripada Nabi SAW. Allah Ta'ala juga menceritakan golongan Yahudi dan Nasrani. Mereka kata apa? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami merupakan anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Dia mengaku dia ni anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Siapa dia? Geng-geng Yahudi dan Nasrani. Tapi cara dia nak dekatkan diri pada Allah, salah. Cara dia macam mana? Dia ambil Isa sebagai anak Tuhan. Lagi? Dia ambil Uzair sebagai anak Tuhan. Itu cara salah. Sedangkan mereka terus berdegil dengan mendustakan para rasulnya, melakukan larangan-larangannya dan meninggalkan perkara-perkara yang difardukannya. Jadi kesimpulannya, nak dekatkan diri kepada Allah ialah dengan cara yang Nabi SAW ajar. Jadi kalau orang tanya kita, saya duduk majlis ilmu ni cara Nabi ajar ke? Oh memanglah cara Nabi ajar lah ni. Duduk dalam majlis ilmu ni cara Nabi ajar untuk dekatkan diri pada Allah. Nabi SAW sabda, idza marartum biriyadil jannah, kamu lalu taman-taman syurga, farta'u, kamu kena masuk dalam taman syurga, bersia-sia dalam taman tu. Kalau kamu nak nak duduk dalam taman syurga lah. Maknanya cara nak dekatkan diri kepada Allah tu. Maka sahabat pun tanya, apakah itu taman-taman syurga? Rasulullah jawab, halaquz zikri, halaqah mengingati Allah. Dalam satu riwayat Tabrani kata majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu. Itu cara kita nak dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa-siapa masuk majlis ilmu ni, insya-Allah itu cara paling simple dan paling relax. Relax je. Dengar orang mengajar, duduk, fikir. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Ini kata-kata ulama. Tafakkuru sa'atin. Tafakkur sekejap lebih baik daripada beribadat setahun. Ini bukan hadis Nabi, kata-kata ulama. Kenapa? Sebab kita fikir itulah boleh menyebabkan kita berlaku perubahan diri. Sebab tafakkur tu. Duk jam mata fikir, hebatnya Allah Ta'ala. Contoh, fikir. Air kelapa tu. Fikir kelapa. Tengok pokok kelapa, fikir. Macam mana tiba-tiba ada air dalam pokok kelapa tu. Lepas tu fikir tengok padi pula. Tiba-tiba tengok ada berah, ada padi tu. Padi tu keluar ikut mana, tiba-tiba ada berah dalam bekas padi tu. Pelik sungguh. Waktu itulah subhanaka faqina azabannar. Maha suci-Mu ya Allah, ampunlah aku, jauhkanlah aku daripada azab neraka. Sebab tafakkur. Salah satu cara nak dapat tafakkur ini ialah duduk majlis ilmu. Dapatlah mikir, aku ni macam mana, benda fardu molek ke dok aku buat, benda sunat aku buat ke dok, sebab belajar hadis ni. Itu dah upgrade dah diri kita. InsyaAllah kalau upgrade hari-hari, jadilah dia wali Allah Subhanahu Wa Taala. Martabat wali Allah. Kerana inilah disebut dalam hadis ini bahawa para wali Allah terbahagi kepada dua martabat. Martabat pertama, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perkara-perkara yang difardukan. Ini adalah golongan martabat sederhana daripada kalangan golongan kanan. Apa golongan kanan? Kena tengok dalam surah Al-Waqi'ah. Waqi'ah apa dia? Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa kuntum azwajan thalathah. Kamu ni ada 3 golongan. Fa ashabul maimanah. Ma ashabul maimanah. Golongan pertama al-maimanah. Golongan maimanah, golongan kanan. Yang kedua, wa ashabul mash'amah. Ma ashabul mash'amah. Golongan mash'amah, kiri. Golongan yang tak bernasib baik. Golongan malang. Baik. Yang ketiga, was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Itu yang ketiga.
As-sabiquna ulaikal muqarrabun. Golongan ketiga ialah golongan as-sabiqun. Tiga golongan ni. Di awal surah Al-Waqiah, kalau orang suka baca surah Waqiah ni, dia tadabbur Waqiah. Awal surah Waqiah ni, awal surah Waqiah dia kata manusia ni ada tiga golongan. Pertama, Al-Maimanah. Kedua, Al-Mash'amah. Ketiga, As-Sabiqun. Itu awal surah Waqiah. Awal surah Waqiah. Jadi harapnya kita jadi golongan yang tinggi-tinggi je lah. Sama ada golongan Al-Maimanah. Satu, ataupun golongan As-Sabiqun. Itu lagi tinggi. Baik. Okey. Itu satu. Akhir surah pula. Akhir surah ni, dia bagi tahu cara mati tiga golongan. Dia bagi tahu cara nak tiga golongan ni nak mati. Awal dia bagi tahu tiga golongan. Akhir dia bagi tahu cara tiga golongan ni nak mati macam mana. Caranya. Cara ashabul yamin dia mati macam mana? Allah Taala sebut wa amma in kana minal muqarrabin. Tu golongan pertama. Wa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Tu golongan pertama. Dia kena tunjuk Waqiah ni sebab saya tahu kita ni suka baca surah Waqiah. Tapi sebenarnya dalam Waqiah tu dia ada ayat yang menerangkan tentang kematian tiga golongan. Jadi saya nak tunjuklah ayat ni, moga-moga kita dapatlah manfaat kerana dua golongan ni adalah golongan wali. Jadi martabat pertama ni golongan ashabul yamin. Martabat pertama. Mana dia baik dah, dia wali dah, tapi taklah sampai was-sabiqun. As-sabiqun tinggi lagi. Tak sampai tahap tu. Tak sampailah tahap as-sabiqun. Baik. Kita tengok Kita tengok ayat. Saya tunjuk kat sini supaya senang kita nampak. Sebab kita nak kenal para wali ni. Okey, ni ayatnya. Okey, tiga golongan. Golongan pertama, martabat wali paling tinggi. Bukan ni yang kita baca ni, martabat pertama, orang yang berdekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perkara-perkara difardukan. Tulis kat situ, ini adalah ashabul yamin. Yang ni ashabul yamin. Itu martabat pertama. Ashabul yamin. Dia buat perkara-perkara fardu. Baik. Ini ashabul yamin. Martabat yang kedua tu dia panggil al-muqarrabin. Pada muka surat 1514. Ni al-muqarrabin 1514. Cuba tengok martabat kedua, martabat golongan as-sabiqun al-muqarrabin. Baik, ini golongan kedua. Kita tengok cara mereka mati. Cuba tengok. Okey. Fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun orang-orang yang muqarrabin, iaitu maksud muqarrabin ni iaitu wali-wali Allah yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara fardu dan top up lagi dengan perkara-perkara sunat. Fardu, sunat. Dia buat belaka ni wali tinggi ni. Muqarrabin, rapat dengan Allah. Apa dia dapat waktu nak mati? Farauhun wa raihanun, dapat keselesaan dan bau sedap. Wa jannatu na'im, dan dapat tengok syurga waktu nak mati tu. Rauhun, keselesaan, raihan, bau-bau syurga, jannatu na'im, nampak syurga. Waktu nak mati tu, malaikat datang, bau sedap habis hiring. Kata-kata. Raihan, selesanya, nampak pula syurga, maka malaikat pun ambil nyawa dia dalam keadaan dia nampak syurga, bau pun bau wangi, selesanya. Jadi mati sakit dia, sakit waktu nak mati, tak berapa sakit sangatlah sebab sudah dihilangkan dengan kenikmatan waktu nak mati. Baik. Ini golongan pertama. Golongan mana? Golongan kalau buku ni dalam muka surat 1514. Golongan orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara fardu dan sunat. Baik. Golongan kedua.
Wa amma in kana min ashabil yamin. Ashabil yamin ni yang kita tengah baca ni, martabat pertama. Iaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara melaksanakan perkara-perkara yang difardukan. Jadi ini adalah golongan sederhana daripada golongan kanan. Kira okey dah lah. Okey dah ni. Dia mati macam mana? Fasalamun laka min ashabil yamin. Waktu dia mati, dia dapat salam. Nak mati, malaikat datang. Assalamualaikum. Jangan bimbang. Kamu orang baik. Nak pergi tempat baik. Taklah bau wangi sangat. Nampak syurga. Tak sampai tahap tadi. Tapi okey dah lah. Orang datang bagi salam. Nak ambil nyawa ni pelan-pelan. Sejuk lah sikit. Okey lah. Ni golongan yang kedua. Golongan ni golongan mana ni? Golongan yang sedang kita baca ni. Yang sedang kita baca ni. Baik. Yang ketiga. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin. Adapun orang yang mendustakan Allah Ta'ala, sesat, fanuzulum min hamim, maka dia dilayan dengan cara api neraka. Air panah api neraka. Mana waktu nak mati tu tunjuk dah, ni mu nak masuk ni. Ni, kamu nak masuk ni. Masuk dalam ni. Wa tasliyatu jahim. Nak bakar dalam neraka. Hamim ni air panah. Tasliyatu jahim tu bakaran neraka. Tunjuk bakaran neraka. Oh, sesanya nak mati. Jadi ini akhir ayat. Awal ayat. Ini dia panggil as-sabiqun as-sabiqun. Ini dia panggil. Yang kedua ni. Ashabul yamin ni. Dia panggil ashabul maimanah. Yang ketiga ni dia panggil ashabul mash'amah. Jadi baca surah Al-Waqi'ah awal-awal ada 3 golongan. Tutup surah Waqi'ah ada 3 golongan. Iaitu cara mati 3 golongan. Jadi sekarang ni kita tengok ayat cara mati golongan orang yang martabat pertama ni. Iaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan perkara-perkara yang difardukan sahaja. Dapat yang ni pun okey dah. Tapi kalau saya tanya, nak lagi? Kami nak mati, nak suruh Tuhan tunjuk syurga pada kami. Kalau setakat dapat salam je, okey dah. Tapi kami tak nak dapat salam je. Nak tengok syurga. Lagi sedap mati. Kalau nak tengok syurga, kena top up banyak lagi lah amalan-amalan sunat. Baik. Jelas Okey. Jadi berlama dah baca surah Al-Waqi'ah. Rupanya depan ada cerita, belakang ada cerita 3 golongan. Depan cerita kehidupan 3 golongan, belakang cerita kematian 3 golongan. Baik. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, amalan yang paling mulia ialah melakukan apa yang difardukan oleh Allah Ta'ala. Tu amalan mulia tu. Fardu dia jaga. Bersifat warak, teliti dan berhati-hati maksud warak ni. Terhadap perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan ketulusan niat pada apa yang ada di sisi Allah. Maknanya kalau bab perkara haram dia tak dekati. Kalau perkara syubhah pun dia tak dekati. Dia memanglah nak kata amalan sunat dia banyak dak, tapi dia jaga perkara fardu. Yang ni golongan ashabul yamin. Umar bin Abdul Aziz berkata dalam ucapan beliau, ibadat yang paling mulia ialah melakukan segala apa yang difardukan dan meninggalkan segala apa yang diharamkan. Itu ibadat paling mulia. Benda fardu, buat. Benda haram, tinggal. Sebabnya ialah Allah Azza wa Jalla memfardukan segala perkara yang fardu ke atas para hambanya hanyalah untuk mendekatkan diri mereka kepadanya dan menjadikan mereka berhak mendapat keredaan dan rahmatnya. Baik, itu martabat ashabul yamin. Jadi ada satu lagi martabat yang kedua, iaitu martabat al-muqarrabin. Baik, dia pun tunjuk amalan-amalan fardu yang mulia ni lagu mana? Antara amalan fardu yang mulia, tengok disebut. Antara perkara-perkara fardu yang dilakukan oleh anggota badan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia ialah semayang. Maknanya orang jaga semayang. Orang jaga semayang. So kalau nak jadi wali Allah, pertama jaga semayang. Semayang fardu tu jaga. Dan semayang fardu ni banyak kali saya sebut di mana-mana tempat. Cara nak dapat kesempurnaan semayang fardu ialah semayang jemaah. Yang depan saya ni ramai orang perempuan ni.
tolonglah bagi tahu suami-suami itu supaya sembahyang jemaah. Tolong bagi tahu. Kalau nak jadi wali, kena sembahyang jemaah. Kalau nak jadi wali Allah, kena sembahyang berjemaah. Kenapa? Kerana sebab utama nak dapat kesempurnaan solat ialah berjemaah. Kenapa saya kata gitu? Sebab Nabi ni tak tinggal sembahyang jemaah. Tu boleh bagi tahu. Nabi tak tinggal sembahyang berjemaah. Sehingga ramai ulama mengatakan sembahyang jemaah ni wajib. Ramai. Antaranya mazhab Hambali. Mazhab Hambali sembahyang jemaah wajib. Dalam Daud Zahiri, dalam mazhab Daud Zahiri, mazhab Zahiri, dia kata jemaah tu syarat sah solat. Oh, lagi power. Syarat sah solat. Maknanya kalau kau sembahyang seorang tak sah. Kena sembahyang jemaah baru sah. Maknanya katalah kita terlewat sembahyang jemaah pun sembahyang jemaah kat masjid dah selesai dah. Bila nak angkat takbir sembahyang ni kalau kita sembahyang seorang tak sah. Kena cari orang seorang lagi. Tunggu mana orang ni. Kau nak sembahyang? Nak sembahyang duduk belakang aku. Jadi makmum. Kena syarat wajib sembahyang. Maknanya macam menghadap kiblat. Tu Daud Al-Zahiri. Dia bagi tahu dia hukum macam tu kenapa? Kerana dalam Al-Quran perang pun Nabi suruh jemaah lagi. Perang pun, semayang dalam perang kan suruh semayang jemaah. Kalau perang pun suruh semayang jemaah, tak perang lagi-lagi lah. Jadi oleh kerana tu kalau nak jadi wali Allah pertama kena semayang jemaah. Kena sembahyang berjamaah. Gitu nak jadi wali Allah. Tu caranya. Semayang. Sebab ramai ulama kata semayang jemaah ni wajib. Tu yang menakutkan kalau orang tak semayang jemaah ni. Baik, sabda Nabi yang kedua. Dan berkait dengan semayang ni. Maknanya amalan paling kuat untuk kita dekatkan diri kepada Allah semayang. Pertama, semayang dengan cara sempurna berdasarkan firman Allah. Wasjud waqtarib, surah Al-Alaq. Wasjud waqtarib, sujudlah kamu wahai Muhammad SAW dan dekatkanlah dirimu kepada Allah Ta'ala. So, cara nak dekatkan diri kepada Allah, sujud. Semayanglah. Baik, sabda Nabi SAW yang kedua, waktu kita dekat kepada Allah, macam mana cara nak dekat kepada Allah? Dalam semayang ni, berdasarkan firman Allah Ta'ala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Seseorang hamba itu paling dekat kepada Tuhannya dalam keadaan sujud. Maknanya waktu kita paling dekat dengan Allah sujud lah. Sebab tu dia ajar pada kita kalau nak sembahyang hajat banyakkan sujud pada sujud terakhir. Saya pelik juga kenapa sujud terakhir. Saya pun pelik juga tapi tak apalah. Kenapa sujud terakhir? Sedangkan Nabi kata waktu paling dekat seseorang hamba dengan Tuhannya ialah waktu dia sujud. Dia tak kata waktu sujud akhir. Sujud mana-mana pun. So kalau sembahyang hajat seorang-seorang, kita akan sujud 2 rakaat tu 4 kali. Contoh, kita akan sujud 2 rakaat tu 4 kali. Jadi, tidak salah. Setiap kali sujud tu kita doa. Waktu kita solat hajat tu. Katalah kita ada 4 hajat. Jadi, biasanya kita solat hajat, kita doa tu pada sujud yang keempat. Sujud terakhir. Kenapa tak sujud satu, sujud pertama minta satu, sujud kedua minta satu, sujud ketiga minta satu, sujud keempat minta satu. Katalah hari ni aku ada 4 hajat contoh, aku nak sembahyang hajat. Bangun malam, ambil wuduk nak sembahyang hajat. Hajat pertama aku nak anak aku baik-baik belaka. Contoh. Bukan contoh lah semua nak. Aku nak anak aku ni soleh-soleh belaka. So dalam sujud yang pertama tu kita doa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waktu baca doa tu minta aku nak anak-anak aku ni pejuk mata hati belaka. Lepas tu doa pula Rabbi habli minas salihin, aku nak anak-anak soleh. Lepas tu doa lagi Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku ni rajin sembahyang, anak-anak aku pun rajin sembahyang juga. Maknanya untuk sujud pertama sujud beranak je. Habis, lepas tu Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sujud kedua pula. Sujud kedua rakaat pertama. Sujud kedua ni aku nak rezeki aku berkat. Aku ni dapat rezeki yang baik. Kita pun ya Razzaq Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba
wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Minta rezeki pula. Hajat kedua contoh. Habis ulang minta rezeki yang baik. Kemudian bangun, naik rakaat kedua. Kemudian sujud. Rakaat kedua tu, sujud yang ketiga. Sujud yang ketiga minta pula. Minta apa? Minta supaya sehat. Sehat. Sehat pula. Ya Allah, aku nak apa? Dalam sehat kan? Sujud. Sebab Nabi kata, manusia paling dekat waktu dia sujud, bukan sujud akhir. Tapi orang kita sebab sujud akhir, tak apalah, mungkin sebab semayang hajat kan. Semayang hajat ramai-ramai. Jadi dia buat sujud akhir. Sebab kalau nak sujud lama-lama, tiap-tiap 4 kali tu, jadi pening pula makmum. Tak apalah, ini saya kata kalau semayang seorang lah. Baik, sujud yang ketiga. Sujud ketiga nak sehat. Nak sehat, baca doa sehat. Apa dia doa sehat? Banyak kan doa sehat. Apa nama? Allahumma inni as'aluka sihatan fi imanin wa imanan fi husni khuluqin wa najatan yatbu'aha falah. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Itu semua doa-doa Nabi belaka tu. Yang saya sebut tadi semua doa-doa Nabi dengan doa Quran. Baca doa nak sihat. Yang keempat, sujud akhir sekali, nak mati dalam iman. Suruh Allah Ta'ala jaga iman kita. Kita pun doa, Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udzubika minat taraddi wa a'udzubika minal gharaqi wal haraqi wal harami. Ya Allah, aku minta kamu nak matikan aku, janganlah mati aku dalam keadaan aksiden, jangan matikan aku jatuh tempat tinggi, jangan matikan aku dalam keadaan lemas. Kemudian wa a'udzubika an yataqabbatani syaitanu 'indal maut. Kamu jauhilah aku daripada dikacau oleh syaitan waktu aku nak mati. Jadi cukuplah 4 benda. Nak tanya lah, kita hidup ni 4 benda ni cukup dah. Kalau dapat anak soleh, rezeki murah, tubuh sihat, matilah iman. Apa lagi yang kita nak? Cuba jawab. Apa lagi yang kita nak? Saya ni kalau dapat 4 perkara ni tak apa dah. Tak apa dah. Cukup dah. Apa dia? Apa tadi saya sebut mula-mula? Anak soleh. Oh, macam dapat syurga dah anak soleh ni. Qurratu a'yun. Kemudian rezeki berkat. Kemudian yang ketiga apa tadi? Tubuh badan sihat. Yang keempat, matilah iman. 4 perkara ni. Jadi 4 perkara ni, andai katalah kita sembahyang hajat lepas ni. Kita sujud lama. 4 rakaat. 4 rakaat pula. 4 kali sujud. Bolehlah nak baiki hari ni sikit. Betul tak? Ke ada yang dah buat dah? Biasanya sujud akhir. Sujud akhir dia sekaligus lama. Jadi sebenarnya diajar oleh Nabi SAW, ketika sujud, tak kira sujud 1 ke, sujud 2 ke, sujud 3 ke, sujud 4 ke, semua itu dalam keadaan dekat kita kepada Allah Ta'ala. So, kita ambil 4 perkara tu supaya kita dapat, kita ambil peluang ketika kita dekat dengan Allah tu. Sebab waktu kita sembahyang, kita dekat dengan Allah 4 kali. Paling dekat. Iaitu sujud. Ustaz, saya bukan 4 hajat. Ada lagi hajat lain. Berapa? 8 sembahyang hajat 4 rakaat. Tadi 2 dah, 4 rakaat. Supaya kita dapat 8 tu. Maknanya kita nak minta satu-satu perkara tu ketika kita berada paling dekat dengan Allah Ta'ala. Cuma ada ulama yang berbeza pandangan. Dia kata kalau doa tu tak boleh doa dengan bahasa Melayu. Dia kata ada ulama kata boleh, tapi saya tetap mengatakan tak berapa nak boleh lagi. Ada ulama kata waktu doa tu sujud tu cakap Melayu lah, sebab doa kan. Saya kata tak berapa nak sedap, kata boleh lagi lah. Kalau Arab boleh lagi. Baik. Ya, ada soalan? Yang kat tangan Kasilawati. Ada. Ustaz, yang saya faham kan, yang kata boleh doa dalam Melayu tu ialah bagi orang yang langsung tak tahu nak dalam bahasa Arab tu. Sebab itu saya kumpul doa-doa Nabi dalam doa munajat tu. Sebenarnya itulah saya punya dalam doa munajat tu yang saya sebut tu tadi, ada berlaku nak anak soleh ada. Dalam doa munajat yang semua dah dapat kan? Siapa yang boleh dapat buku doa munajat tu? Ada satu buku doa munajat saya tulis tu. Saya rasa saya bagi free belakang dah. Ustazah Zarina belum dapat? Tak dapat. Dia ada muar.
Oh, duk muah. Ah, Kami cetak Tapi kita dah bagi soft copy kan. soft copy ada lah. nanti kena cari balik lah. Doa Lepas munajat tu. tu kami cetak 20,000 Ustazah Zurina. Banyak. Hadiah free belaka pada orang. Hasil, alhamdulillah. Sekarang dah tak ada dah. Ada berbuah je dengan tangan saya. Tapi tak apalah, soft copy kita boleh bagi. Dalam doa munajat tu semua yang saya sebut tadi, anak soleh, rezeki berkat, apa lagi tadi? Tubuh badan sehat, Mati Iman. mati dalam iman. Ada belaka dalam tu. Ada belaka dalam tu. Dengan Kita ada harapan, soft copy, dengan kita ada- harapan saya supaya waktu kita semayang tu kita baca doa-doa tadi yang saya himpun. Doa-doa yang saya himpun tu. Baca doa-doa saya himpun tu, yang tu confirm. Tidak ada khilaf di kalangan ulama, sah. Kalau baca yang Arab tu. Tambah pula yang saya himpun tu adalah doa daripada hadis Nabi dengan doa Quran. Doa daripada hadis Nabi dengan doa Quran. Ramai nak nanti saya bagi soft copy je lah. Soft copy tu. soft copy ada, flip ada kan, kita ada dua. Dalam internet ada tak? Ustaz saya ada. Ada flip, kita dah buat flip. Setiap hari buat. Saya pun tak satu lah Ustaz, saya tak ada, dia tak disimpan pun. Nanti saya send soft copy sebab yang hard copy tu nanti kita cetak lain kali lah. Nak cetak sebab dah cetak 20,000 dah bagi. Tak tahulah bila nak cetak pula yang. Ini nak menunjukkan bahawasanya kita ni dekat dengan Allah waktu sujud. So doa lah banyak-banyak. Hadis ni ada belakang tu lagi. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a, belakang tu. Fa'akthirud du'a, maka banyakkanlah berdoa. Ada belakang tu hadis ni. Dia berhenti setakat tu. Tak apa. Lagi, kenapa dia kata semayang tu boleh menjadikan seorang itu jadi wali dekat dengan Allah? Kerana idza kana ahadukum yusalli fa innama yunaji rabbahu aw rabbuhu bainahu wa bainal qiblah. Apabila seseorang kamu sedang menunaikan semayang, maka sungguhnya dia sedang berbisik dengan Tuhannya. Baik, dia sedang berbisik dengan Tuhannya atau Tuhannya berada di antaranya dengan kiblat. Mana dekat adalah dekat sangat bisik. Maknanya dia dekat dengan Allah Taala ketika dia sedang sedang semayang tu. Jadi kan kita nak jadi orang dekat dengan Allah Taala. Jadi kena semayang banyak-banyaklah. Innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Sesungguhnya Allah Taala menghadapkan wajahnya. Yang ni kena faham ayat mutasyabihat pula ya. Menghadapkan wajahnya dengan makna menghadapkan rahmatnya kepada wajah hambanya, kepada muka hambanya dalam semayang. Bila? Malam yaltafit, selama mana dia tidak menoleh. Maknanya selama mana dia semayang tu, selama itulah Allah hadap rahmat Allah Ta'ala pada dia. Baik. Itu yang pertama. Cara nak buat benda wajib boleh dekat pada Allah Ta'ala. Benda wajib pertama apa dia? Semayang. Mana dalilnya? Ada 4 dalil ni. Okey. Yang kedua, benda wajib juga. Adil dalam kepimpinan. Benda wajib juga adil dalam kepimpinan. Kenapa? Kerana semua kita adalah pemimpin. Jadi kalau jadi ayah ayah yang adil. Maksud ayah yang adil ni, ayah yang baik lah. Kalau jadi ibu pemimpin yang adil. Sebab Nabi SAW sabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan orang perempuan pemimpin dalam urusan rumah tangga dia. Dengan maknanya khidmat kat rumah ni, nak masak, nak letak kain lipat nak letak kat mana. Saya tak fikir benda-benda macam tu sebab saya serah pada isteri saya, sebab dia suri rumah. Maksud suri rumah ni, dia bos kat rumah, bab rumah ni. Jadi nak masak apa, dia nak apa, kita serah pada dia. Dan dia akan ditanya. Jadi kalau saya balik rumah tu, rumah dah okey dah tu, maknanya dia telah menjadi seorang pemimpin yang adil. Itu orang perempuan. Baik. Okey, mana buktinya? Antara perkara-perkara fardu yang dapat mendekatkan hamba kepada Allah ialah keadilan pemimpin dalam kepimpinannya. Jadi tadi semayang. Ni orang nak jaga perkara fardu ni. Pertama semayang, kedua memimpin dengan adil. Caranya sama ada kepimpinan umum seperti pemerintah, kalau jadi pemerintah lah.
Atau kepimpinan khusus seperti adalah individu Muslim kepada isteri dan anak-anaknya. Mana memimpin juga. Ini berdasarkan sabda Nabi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah penjaga, pemimpin yang bertanggungjawab dan setiap kamu akan dipersoalkan tentang jagaannya. Jaga baik-baik. Kalau Allah Ta'ala bagi kita anak, kita jaga baik-baik anak kita, maka kita akan disoal di akhirat selesai. Ini benda wajib kan? Ini kadang-kadang kita sedih juga orang yang pergi tinggalkan pengurusan anak-anaknya kerana buat benda lain yang dia rasa benda tu lagi wajib pada dia. Sedangkan jaga anak tu wajib. Jaga anak tu wajib. Ada kan orang yang mengkesampingkan amalan jaga anak ni kerana sibuk aktiviti luar. Ada kan? Sibuk aktiviti luar. Baik. Ustazah Yasirah dah masukkan ni. Ni flip ni bagus. Terima kasih Ustazah Yasirah doa tadi. Tak apa, saya buka. Saya buka sebab saya boleh tunjuk. Saya buka, ni dah ada dalam apa nama? Dalam internet. Mana-mana yang nak tengok ni internet. Saya tunjuklah buku doa munajat tu. Supaya senang tengok. Terima kasih Ustazah. Ni doanya buku tu. Nampak? Nampak. Nampak okey. 36 muka surat. 36 muka surat. 36 muka surat. Guna flip ni, klik gitu je. Dia keluar. Doa pertama, mohon ampun. Doa kedua, nak kebaikan menyeluruh. Doa ketiga, nak sehat. Doa keempat, nak anak dan zuriat yang baik. Kelima, nak murah rezeki. Jadi yang saya sebut tadi masuk belaka. So dalam doa, waktu sujud pertama baca doa ni. Oh lamanya nak ngapal Ustaz. Tak lama ngapal. Kami doakan supaya cepat hafal. InsyaAllah. Senang aja. Baik. Ini bukunya. Dah ada dalam internet tu. Apa nama dia punya boleh ambil dalam ni tepi tu. Okey. Boleh print, boleh. Saya bagi free je. Saya bagi free je. Hak cipta pun saya tak tulis terpelihara situ. Tak ada hak cipta terpelihara. Ambil je. Tak ada pelihara lah. Tak terpelihara, ambil. Yang Cuma penting kalau ada orang ambil kemudian buat berniaga, saya tak bagilah. Jangan cetak-cetak sebab tu dia rahsia derma semua tu. Saya type je. Saya cari dalam kitab dan saya type. Kemudian orang bagi duit. Kemudian saya cetak 20,000, bagi, saya letak dalam internet, nak baca. Semua ada riwayat hadis semua tu. Cuma kalau orang ambil, cetak, jual, saya tak sukalah macam tu. Letak nama dia pula, tak sukalah. Cuma buku tu dia sedang lah. Bila kita lepas solat, kita ambil buku tu baca. Dia masuk belaka dalam tu. Dia masuk belaka dah. Maknanya banyak. Alhamdulillah lah kalau baca buku tu masuk belaka dah kita minta dengan Allah. Pertama doa tu daripada Quran. Dan yang kedua doa tu daripada Nabi. Dua tu je. Tak ada doa. Skrip saya tak ada. Yang ada tu adalah kalamullah dan skrip Rasulullah SAW. Dan saya tunjuk dia punya apa nama sumbernya. Macam doa Allahumma inni as'aluka apa nama? Allahumma inni lupa dah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, itu skrip Nabi. Yang biasa yang terkenal kita baca yang bukan skrip Nabi tapi tak apa boleh baca. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Itu adalah skrip, bukan skrip Nabi tapi popular. Tak apalah, boleh baca, tak ada masalah. Tapi yang saya kumpulkan ni tak adalah doa tu sebab dia tak masuk dalam skrip Nabi. Yang saya kumpulkan itu adalah yang ada dalam skrip Nabi dulu. Ustaz, kalau kita baca doa tu dalam bahasa Rumi boleh tak? Maksud dia apa? Bahasa Rumi ke bahasa Melayu? Bahasa Rumi macam mana? Bahasa Rumi. Bahasa Melayu lah tu. Tulisan Rumi. Kalau baca doa lepas semayang boleh. Kalau lepas semayang boleh lah. Kalau dalam semayang tu tak boleh lah. Baik. Ataupun tulis dengan Rumi pula. Untuk ngapal. Sebab nak baca dengan yang Arab tu susah. Ke macam mana? Tak apalah. Usahakan untuk ngapal tu. InsyaAllah. Okey. Dalam Sahih Muslim.
Innal muqsitina 'indallahi 'ala manabira min nurin 'ala yaminir rahman. Wa kilta yadayhi yamin alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu. Okey, baik. Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar daripada cahaya di sebelah kanan Tuhan yang Maha Pengasih. Kedua-dua tangannya adalah kanan. Ini dipanggil ayat mutasyabihat. Kedua-dua tangannya adalah kanan, maknanya Allah Ta'ala Maha berkuasa. Mudah cakap gitulah. Iaitu mereka yang adil dalam hukuman mereka, ahli keluarga mereka dan apa yang mereka uruskan. Baik. Okay, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala moga kita ni berada di atas mimbar Allah Taala, di atas mimbar cahaya yang mana kita ni didapat duduk atas mimbar cahaya kerana kita ni adil. Adil terhadap siapa? Wa ahlihim. Adil terhadap ahli keluarga mereka sebab kita ni hanya pemimpin kepada keluarga kita. Tapi kalau kita ni pemimpin besar, dia kata adil kepada hukuman mereka tu kalau kita tok qadi, ahli keluarga mereka dan apa yang mereka uruskan. Jadi maknanya termasuk juga keadilan seorang bapa. Kalau jadi pengetua, dia seorang pengetua yang adil. Kalau jadi wakil ayat yang adil. Moga-moga kita dapatlah sebab benda ni benda yang wajib kita lakukan. Sebab kita masih lagi tajuk perkara wajib yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka pengarang kitab ni bagi dua. Pertama, semayang. Kedua, memimpin dengan adil. Ketiga, hadis yang ketiga. Dalam Sunan At-Tirmizi diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Bagi Nabi bersabda, Inna ahabbal ibadi ila Allah yawmal qiyamati wa adnahum ilaihi majlisan imamun adil. Sesungguhnya, hamba Allah yang paling dikasihi oleh Allah pada hari kiamat dan paling hampir tempat duduknya kepada Allah Ta'ala ialah pemerintah yang adil. Okey. Habis. Orang martabat wali pertama yang jaga perkara fardu. Dua perkara fardu yang diberi contoh untuk jaga dalam hadis ini, dalam buku ni, iaitu jaga semayang, jaga kewajipan kita sebagai pemimpin. Martabat kedua para wali, muka surat 1514, iaitu golongan yang upgrade dengan sifat-sifat membanyakkan yang sunat-sunat. Yang ni kita baca pada minggu depan. Dia satu hadis lama nak habis tau. Biasanya kadang-kadang bulan-bulan sebab memang huraian dia panjang. Jadi hadis 38 ni huraian dia panjang. Satu insya-Allah kita akan habis dan saya ajar sikit-sikit je. 2 live sehari tapi dalam masa 2 live tu dah habis dah 38 hadis selama 10 tahun. Lama nak boleh habis. Buku ni dah 3 jilid habis. Okey. Sekadar tu sahajalah untuk hari ni. Ada soalan boleh tanya. Tak ada, kita berhenti. Wallahu a'lam. Sekurang-kurangnya dapat satu amalan hari ni. Amalan apa? Amalan memohon kepada Allah sesuatu dalam setiap sujud. Dia, waktu saya pergi umrah dulu. Waktu saya pergi umrah, kita kan tawaf sunat 7. Tawaf wajib pun 7. Jadi saya takut terlupa. Satu 7 tu. Satu kali tawaf saya akan doa satu perkara. 7 saya pilih 7 doa. 7 doa saya pilih. 7 doa, maka tawaf pertama doa, ya Allah, aku nak kau ampun dosa aku. Tu je, ya Allah, ampun dosa aku. Doa kedua, masuk tawaf kedua. Tawaf kedua, ya Allah, aku nak rezeki aku berkat. 2. 3, ya Allah, aku nak anak-anak aku baik belaka. Yang ketiga, aku nak tubuh badan aku sihat. Yang keempat, aku nak mati dari mak. Yang kelima, aku nak mati dari mak. Jadi 7 doa tu saya dah setting dah. Jadi setiap kali tawaf tu, 1 habis satu doa. 2 habis doa. 3 habis doa. Tu untuk kita mudah ingat. Kalau tak lupa. Waktu sa'i pula. Waktu sa'i nak suruh ingat 7. Macam mana nak buat nak suruh ingat 7? Saya doa 7. 7 apa? 7 orang. Waktu sa'i. 7 orang. 7 orang. Sa'i pertama, saya doa untuk saya. Saya lah. Sa'i yang kedua, saya doa untuk isteri saya. 7 orang kan. Waktu doa pertama ni, saya doa untuk saya, ayah saya, mak saya. Itu sa'i pertama. Doa yang kedua, isteri saya. Lepas tu anak saya kan 5 orang. Comel, 7. 7 tu. Saya, mak saya, ayah saya,
isteri saya doa, ya Allah isteri aku ni kau bagi jadi baik lah, apalah, banyak lah, awet muda lah, cukup belakang saya doa. Jalan waktu sa'i tu, ya Allah awet muda, isteri aku sehat, solehah, ada lah macam-macam lah saya doa kat dia seorang tu. Nak pun habis sa'i ni, bayangkan lama, baca dia je. Waktu tu saya sa'i dengan motor. Dengan motor, tak lama mana lah dengan motor kan. Dengan motor, sa'i. Habis satu. Lepas tu, yang kedua pula. Muhammad Amin pula. Anak Muhammad Amin. Ya Allah, anak aku yang pertama Muhammad Amin ni. Ya Allah, aku nak kau jadikan dia hafiz Quran kau ni. Doa dia je. Habis sampai habis. Lepas tu, anak kedua pula. Iman. Ya Allah, aku nak iman ke dia gini-gini. Anak ketiga. Habis. 7 cukup. Cantik. Anak 5. Anak 5. Saya dengan isteri. Cukup lah 7. Jadi tak lupa. Habis sekali, akhir sekali. Ya Allah, aku nak anak aku Muhammad Akil ni jadi gini-gini. Habis Muhammad Akil, habis lah 7. Saya kata comel Allah bagi anak 5 orang. Cukup. Cukup nak doa satu-satu sa'i. Itu contoh lah. Contoh untuk kita mudah. Jadi kalau sembahyang hajat, ada 4 sujud. 4. Mohon 4 perkara. Mohon 4 perkara. Kalau nak ada 8 hajat, sembahyang 8 rakaat. 8 rakaat. 4 rakaat. 4 kali sujud. 8 kali sujud. Jadi benda simple je. Benda simple. Dan kita buat tu tak salah lah. Sebab apa tak salah? Sebab Nabi suruh kita doa dalam sujud. Okey, cantik kan? Okey, ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selain daripada solat hajat, dalam solat tahajud ke solat fardu boleh tak tiap-tiap sujud kita doa macam tu? Okey, selain solat hajat, solat fardu, solat tahajud ke, solat taubat ke, boleh berlaku. Boleh berlaku. Alhamdulillah. Boleh berlaku. Kalau solat taubat tu kan, solat taubat tu, sebab kita taubat ni minta Allah ampun dosa kita. So, kita doa keampunan pada 4 kali sujud tu. Alhamdulillah. Contohlah. Kita hafal lah doa Sayyidul Istighfar. Katalah kita hafal. Allahumma anta rabbi tu kita hafal. Jadi bila kita sujud yang pertama tu, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbil a'la, Subhana rabbil a'la, Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta khalaqtani. Habis. Kemudian Rabbi firli warhamni. Sujud pula. Subhana rabbil a'la, Subhana Allahumma anta rabbi. Maknanya Sayyidul Istighfar tu kita baca 4 kali. Setiap kali sujud tu. Ketika kita sembahyang solat taubat. Kan cantik? Cantik kan? Cantik. Terima kasih Ustaz. Sama. Okey, ada lagi? Tak ada kot. Tak ada, saya ada kelas pula pukul 10.30. Kelas bahasa Arab dengan pelajar-pelajar. Okey. Kalau tak ada, sekadar tu sajalah. Moga-moga Allah Ta'ala bagi manfaat. Moga-moga kita sambung pula, Allah bagi ilmu dan juga Allah bagi kekuatan untuk kita sambung pelajaran kita pada minggu depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz.